Okay. Okay, start recording. Okay, hi. Today, hari ni kita start Zoom teaching untuk subjek perniagaan Form 5. Okay. Hari ni kita akan pergi kepada last week kita dah habis bab 2 dan buat latihan. Okay, hari ni kita go through untuk bab 3. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. So, okay. So, bab 3. Okay. Ya, untuk bab 3 kita ada notes dia. Okay, notes ni nanti saya bagi dekat awak lah. Okay, nanti buka nanti kita akan bagi. Okay, so bab 3 kalau tak ada note boleh juga refer buku teks. Okay, buku teks untuk bab 3. So bab 1 kita belajar pasal apa, Riana? Bab 1. Ingat lagi tak? Bab 1 form 5. Sumber manusia. Apa dia? Sumber manusia. Sumber pengurusan manusia. Okey. Yang kedua. Bab 2. Bab 2 kita belajar apa? Sumber Teknologi. bab teknologi dengan ada dua sumber. Sumber fizikal dan sumber teknologi. Okey, dua ni. Ingat lagi tak? Sumber fizikal ada berapa? Sumber teknologi ada berapa? Okey, kena ingat dua tu. Okey? Sumber fizikal ada 6. Sumber teknologi ada 3. Okey, make sure kena ingat. Okey, kalau tak ingat juga nanti next class kita soal lagi. So make sure baca Okey. Okey, untuk bab 3 kita akan belajar sumber pembiayaan perniagaan. Kalau macam sumber pembiayaan biasanya kita akan relate dengan kewangan. Okey? Kewangan. Kewangan tu apa? Duit lah. Duit. Anything yang berkaitan dengan kewangan. Okey? Keuntungan, kewangan, semua berkaitan dengan sumber pembiayaan perniagaan. Kalau based on buku teks, okey? Buku teks juga sumber pembiayaan perniagaan. So apa yang kita akan belajar daripada topik ni, okey? Tengok pada peta konsep ni. Okey, kita akan belajar tentang apa itu sumber pembiayaan perniagaan. Okey, ada cabang-cabang dia, apa dia. Okey, ada dua jenis sumber pembiayaan perniagaan. Okey, apa dia dua jenis tu? Tahu tak? Dua jenis sumber pembiayaan perniagaan. Okey. Dah baca belum? Okay, ada dua jenis sumber pembiayaan. Okey. Okey, lepas tu kita akan yang untuk konsep yang pertama ni, okey. Yang ni kita akan belajar tentang pengenalan dia. Okay? Pengenalan sumber pembiayaan. Okay? Dan yang okey. Untuk yang seterusnya, okey, yang ni. Yang ni. Yang kedua ni, okey. Kita akan belajar tentang jenis pembiayaan. Okey, inilah cikgu cakap tadi, ada dua je jenis pembiayaan. Okey, yang pertama dalaman. Okey. Yang pertama dalaman dan yang kedua adalah luaran. Okey. Dua jenis ni. Okey, dalam jenis pembiayaan kita tengok dalam dalaman tu ada apa. Okey, dalam pembiayaan luaran tu ada apa. Okey. Ni kita akan belajar. Okey, next. Yang ketiga kita akan belajar tentang
Kekuatan dan jenis kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan tu. Okey, apa dia punya pro and cons. Okey. Lagi kita akan belajar yang seterusnya, kita akan belajar prosedur mendapatkan sumber pembiayaan. Prosedur tu apa? Step by step ataupun proses kita nak dapatkan, macam mana kita nak dapatkan sumber pembiayaan tersebut. Okey. Dan yang kelima, justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai untuk memulakan perniagaan. Sebagai contoh, yang awak nak mulakan perniagaan bersaiz kecil, memulakan perniagaan bersaiz kecil, okay, sektor mana? So, awak pembiayaan apa yang awak sesuai apa namanya, apply, okey. Dia tengok dari jenis apa? Dari jenis skop pekerjaan ke, skop perniagaan ke. Okay, so kita akan go through one by one. Okay. Next. Okay. Nampak tak? Clear sangat. Clear tak? Okay. Apa tu sumber pembiayaan? Okay. Sumber pembiayaan boleh ditakrifkan. Ditakrifkan tu maksud dia macam lah, merupakan, bermaksud sumber kewangan ataupun modal permulaan yang diperlukan bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Okey. Ini dia punya key point dia. Sumber kewangan. Okey, sumber kewangan. So you boleh salin dalam buku dulu. Okay. Sumber kewangan ataupun modal permulaan yang diperlukan bagi menjalankan aktiviti perniagaan ataupun kelangsungan operasi perniagaan. Okey. Sampai sini dia punya ni. Okey, maksud dia sumber pembiayaan tu adalah sumber kewangan. Modal awak nak mulakan perniagaan awak, okey. Mana awak nak start? Adakah awak nak gunakan duit daripada simpanan awak, okey? Awak nak gunakan duit daripada, nak buat pinjaman daripada bank, okay? Nak pinjam daripada saudara mara, okay? Macam mana lagi banyak? Okay, kalau awak nak buat sewa beli, macam mana awak nak buat pinjaman tersebut, okay? So semua tu adalah kita boleh apply benda tu, okay? Okay, sebagai kata contoh, kata pendek lah, dimaksudkan dengan modal permulaan, okay? Modal permulaan. Okay, jelas? Boleh? Okay, selain daripada duit ataupun wang tunai, modal apa lagi kita perlukan untuk perniagaan selain daripada wang? Okay. Okay, selain daripada wang, kita akan dapat apa lagi? Untuk modal. Kita dari segi inventory, okay, inventory tu adalah macam tempat penyimpanan barang, okay, lagi apa? Bangunan, kilang, okay. Modal untuk kita mulakan sebuah perniagaan, contoh kita nak buat macam produk, kita perlukan kilang untuk proses pengeluaran produk tersebut. Okay, kita perlu bangunan dengan kilang. Lagi kita perlukan apa? Contoh kalau awak nak buat projek pembinaan, awak perlukan jentera, okay, lagi banyak lagi. Okay. Jadi setiap awak punya pembiayaan tu akan dikawal oleh siapa? Bank Negara Malaysia. Dia akan dikawal
dikawal oleh Bank Negara Malaysia, BNM. Okay, Bank Negara, once awak dah daftarkan awak punya perniagaan, okay, duit tu masuk, awak simpan duit daripada ke dalam bank tu, okay, Bank Negara Malaysia akan kawal sedia awak punya awak, dia akan tengoklah in case kalau ada apa-apa macam aktiviti yang pelik ke apa ke, okay, dia punya statement bank tak betul ke, ada masalah ke apa, Bank Negara boleh detect. Okay, so awak jangan, kalau buat kalau macam kita kita berniaga secara tidak betul, okay, Bank Negara dia boleh selidik. Okay, ada in case ada rasuah ke apa, okay, Bank Negara dia boleh detect. Okay, so Bank Negara Malaysia adalah sebagai bank pusat Malaysia. Kalau seluruh dunia apa? World Bank, seluruh dunia World Bank. Okay. So dalam perniagaan, modal adalah merupakan penentu asas keuntungan yang perlu diberi keutamaan dalam memulakan sebuah bisnes, sebuah perniagaan. Okay, sama ada dari segi berskala kecil, sederhana, cantik pencil box. Cantik pencil box you. Okay. Skala kecil, sederhana ataupun besar. Okay. Ayana boleh? Ayana? Dengar tak? Dengar? Boleh. So, awak tengok, awak nak buka perniagaan awak. Dengar. Kecil ataupun sederhana ataupun besar. Okay. Berapa modal yang awak perlukan? Kalau awak nak buka kedai nasi lemak, berapa modal yang awak perlukan? Kalau awak nak buka kedai supermarket, okay, berapa yang awak perlukan modal? Dan kalau awak nak buka secara global, okay, berapa modal yang awak perlukan? So setiap jenis sumber yang digunakan mengikut jenis perniagaan dan keperluan pembiayaan perniagaan yang dijalankan. Okay, so depend on berapa yang awak nak guna untuk awak mulakan perniagaan awak. Okay, next. Biasa ni Bank Negara Malaysia. Pernah pergi sini tak? Pernah? Pernah pergi Bank Negara Malaysia tak? Okay. Sumber pembiayaan meliputi semua sumber pembiayaan dalaman dan sumber pembiayaan luaran. Okay. Dan sumber hutang itu merangkumi dua jangka masa, ada sama ada sumber pembiayaan ni awak boleh dapatkan dari mana? Dari agensi kerajaan, dari agensi swasta. Kalau agensi kerajaan, berapa awak pinjaman tu untuk buatkan untuk modal yang awak perlukan. Contoh, dalam hutang yang dalam jangka masa pendek, hutang dalam jangka masa panjang, sekiranya awak buat macam awak nak beli kereta untuk buat kereta sewa kan. So awak beli kereta, ia merupakan pinjaman awak untuk contoh 9 tahun. Okay, loan. Buat loan penuh kan untuk buat kereta sewa. Dan itu adalah hutang jangka masa panjang. So jangka masa pendek apa, jangka masa panjang apa awak punya hutang. Okay. Jadi, kalau hutang jangka pendek, awak boleh jelaskan pinjaman yang perlu dijelaskan dalam tempoh setahun ataupun kurang. Okay. Kalau awak buat pinjaman daripada mana-mana agensi kerajaan ataupun bank, kalau pinjaman jangka pendek adalah setahun ataupun kurang daripada setahun. Maksudnya pendek lah, jangka pendek. Okay. Kalau sekiranya pembiayaan hutang jangka panjang, pinjaman yang mempunyai tempoh lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sekiranya untuk buat loan rumah kan,
Loan rumah bertahun-tahun. Okey. Untuk awak buat untuk loan awak nak buka perniagaan produk, contoh awak perlukan bangunan, okey, awak nak buka tempat tuition, okey, perlukan bangunan. Jadi contoh awak beli bangunan tu, okey, so berapa jangka masa yang awak perlu bayar balik kepada okey. Melainkan awak beli ni. Kalau awak beli ni awak boleh bagi cash. Okey. Okey, next. Jenis sumber perniagaan. Sumber pembiayaan perniagaan ada dua, cikgu cakap tadi. Okay? Ada dua. Yang pertama adalah jenis sumber dalaman. Okay, sumber pembiayaan dalaman. Okay? Yang kedua adalah sumber pembiayaan luaran. Okay? So, dua jenis sumber ni sangat penting. Hai Robin. Hai. Kita dah 15 minit dah. You okay? Kita go through untuk bab 3, bab baru. Okay? Sumber pembiayaan perniagaan. Okay. Saya flashback sikit. Sumber pembiayaan ada dikawasi oleh Bank Negara Malaysia. Okay? Dan sumber pembiayaan tu adalah sumber kewangan, okay, ataupun modal permulaan yang awak nak mulakan perniagaan. Awak modal dari segi apa? Wang tunai, okay. Dari segi inventory, tempat simpan barangan, okay. Modal dari segi bangunan kilang, okay. Modal dari segi jentera, okay, banyak lagi. Okay. Sumber pembiayaan, macam mana awak nak dapatkan sumber pembiayaan? Daripada mana-mana lah, agensi kerajaan ataupun agensi swasta. Kalau agensi kerajaan contoh apa? Agensi kerajaan. Mara, banyak lagi. Dan contoh agensi swasta, bank, okay, bank, Maybank. Okay, faham? Kakak ni, okay, ada berapa jenis sumber pembiayaan? Ada dua jenis. Dua jenis. Okay, clear tak suara? Clear juga boleh ni. Okay. So, sumber pembiayaan ada dua jenis. Okay. Yang pertama, sumber pembiayaan dalaman. Okay. Yang kedua, sumber pembiayaan luaran. So, kita go. Okay, dia kata kat sini, terdapat pelbagai jenis sumber pembiayaan. Okay, ada dari kalau sektor awam adalah agensi kerajaan, kalau sektor swasta adalah agensi daripada swasta. Okay, macam cikgu cakap tadi, sektor awam ada kerajaan, ada MARA. Kalau swasta bank, apa-apa bank lah. Okay. Okay. Okay, diorang ada dari segi pinjaman, diorang ada konvensional, okay, ada yang Islamik, ada yang konvensional. Dekat Malaysia ada dua jenis, konvensional dengan Islamik. Kalau perasan ada CIMB Bank, okay, ada juga CIMB Islamic Bank, okay, dua-dua boleh guna, okay. So, untuk pembiayaan, sumber pembiayaan ikut keperluan pemilik perniagaan. Kalau dia kaya, dia ada modal yang banyak, dia perlukan berapa untuk buka dia punya perniagaan bersaiz perniagaan. Okay, dia banyaklah dia buat perniagaan, pinjaman untuk modal. Kalau dia hanya nak buka bersaiz kecil, pinjaman dia sikit lah, pinjaman sikit je lah. Okay, dia tengok dari segi kesesuaian, dari segi tahap kemampuan pemilik. Cikgu laju ke? Kalau laju bagi tahu. Okey. Okay, next. Okay, so yang ni kita nak hadam. Okay. Sekejap
Okey, ada dua jenis sumber pembiayaan. Sekejap. Ada dua jenis sumber pembiayaan. Macam cikgu tadi, okey, kita dah tahu ada sumber dua. Okey. So apa tu sumber pembiayaan dalaman? Apa tu sumber pembiayaan? Cikgu nak panggil awak apa ni? Shri ke Robin? Robin. Ya je. Shri boleh? Robin. Okay, Robin. Sumber pembiayaan. Okay, dalaman. Apa sumber pembiayaan dalaman? Simpanan peribadi. Simpanan peribadi dengan modal daripada keuntungan. Modal daripada keuntungan. Reserve. Okey, jadi sumber pembiayaan perniagaan ni, yang dalaman ni, kebiasaannya dia adalah pinjaman daripada agensi kerajaan. Okey? Okey. Kalau soalan tanya, apakah maksud sumber pembiayaan dalaman? Apa yang awak nak jawab? Kalau soalan tu tanya, apakah sumber pembiayaan dalaman? Dia nak apa yang awak perlu? Macam mana awak nak bagi jawapan? Kalau soalan tu tanya, apakah sumber pembiayaan dalaman? Okey, awak boleh jawab. Sumber pembiayaan dalaman adalah Simpanan peribadi. okey, merujuk kepada kaedah atau kaedah sebuah perniagaan. Boleh salin mendapatkan pembiayaan melalui sumbangan pemilik. Sumbangan pemilik itu dari segi apa? Awak cakaplah tadi seperti simpanan, okay, wang simpanan peribadi, wang tabungan atau lain-lain. Okey? So itu dia punya definisi. Jawab, dah siap salin bagi tahu ah. So, sumber pembiayaan dalaman merujuk kepada kaedah sebuah perniagaan mendapatkan pembiayaan melalui sumbangan pemilik, okay, seperti wang simpanan peribadi, okay, ataupun wang tabungan atau lain-lain. Okay. Kalau simpanan peribadi adalah daripada pemilik itu sendiri. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Alah, pula. Nampak? Nampak yang dah siap belum cikgu tulis ni? Dah siap cikgu. Ariana dah siap tulis? Sekejap cikgu besarkan Belum. Belum, sekejap. Okey, nampak? Aku tunggu Ariana siap tulis dulu. Boleh? The worst part for you, team leader, is I'm gonna decide to make you suffer for it, for what you did to my country. Ha? Punya Zoom ni sampai 7.35 tau. Nanti kita continue lagi satu slot untuk 30 minit. Sebab Zoom dia just boleh buat
45 minit je. So, next kita kena sambung. Okay, sampai ke 8 Okay, sekejap. So basically, sumber pembiayaan dalaman ni dia adalah orang pinjam, maksudnya orang keluarkan untuk perniagaan bersaiz kecil. Okay? Perniagaan yang bersaiz kecil. Perniagaan macam kita nak mulakan kedai burger, gerai, okay? Okay, untuk Ariana dah? Sikit lagi. Apa awak tulis dulu? Okay. So, kita pergi kepada yang pertama, sumber pembiayaan dalam yang pertama. Simpanan peribadi. As usual, simpanan peribadi itu apa? Okay. Duit ataupun wang tunai daripada kita punya account sendiri. Okay. Okay, apa itu maksud simpanan peribadi? Simpanan peribadi mana tengok dulu. Okey, simpanan peribadi adalah merupakan wang yang disimpan dalam akaun simpanan. Okey, bukan akaun semasa, akaun simpanan. Okey, akaun simpanan. Akaun simpanan, tak kisahlah jenis akaun apa. Akaun simpanan ada banyak. Akaun simpanan tetap, semasa saham, lagi apa? Saham, amanah. Ini semua berkaitan dengan simpanan peribadi. Okey. Contoh kita ada simpanan emas ke apa-apa, okey. Kita boleh pergi gadai emas tu, kita boleh mulakan perniagaan, kita boleh mulakan ambil, kita apa orang panggil? Boleh pergi ambil wang. Maksudnya emas kita gadai, kita ambil wang daripada bank kan. Okey. Okey. Ataupun simpanan yang lain. Ini adalah maksud simpanan peribadi. Siap Salim bagi tahu siapa yang dah siap Salim angkat tangan. Ada simbol angkat tangan tak dalam? Dah siap dah? Continue to claim against daybreak. Experts decide to shape the plant area to the design. Alah, sekejap. Tak boleh besarkan. Nampak tak? Yang ni dah siap tulis kan? Cikgu delete kan? Atas tu dah siap tulis. Okay. Yang ni? Yang ni dah? Dah siap? Ini belum juga, belum. Siapa? Belum. Belum. Okey. So wang simpanan. Belum juga. Okey, tak apa. You tulis dulu. I terangkan. Okey, wang simpanan peribadi. Okay, contoh you ada bank apa? Cikgu ada bank banyak. Tapi dalam tu tak ada duit. Okey. Bank banyak, dalam tu tak ada duit. Okey, tak ada simpanan. So tak boleh nak buat berniaga. Okey.
Not since a bomb. Okey. So, apa dia punya kelebihan? Now, I'm headed back to Washington to hand the president my resignation. Dah siap tulis? Nak share yang lain ke? Kelebihan dan kekurangan sumber pembiayaan dalaman jenis simpanan peribadi. Apa dia punya kelebihan? Apa dia punya kekurangan? Drawn by clear description. Kurt Hendricks, 190 IQ, served Swedish Special Forces, Professor of Physics, Stockholm University, Specialist in Nuclear and Indian Theory, has to resign Share. because he's crazy. Saya nak share whiteboard. Ariana nampak tak whiteboard ni? Nampak? Just has a nuclear launch device. What if he's Whiteboard out? ni depan ni. Has the code set. Nampak You know, So, cikgu nak share apa itu executive order back in hand. kelebihan dia. An explosion out of his tracks. Sekejap Okey, kelebihan simpanan pribadi. Between the United States and Russia, has been as high as the Cuban Missile Crisis. Pribadi Right along, dia punya kelebihan. Okey. Kelebihan dia yang pertama, Ghost Protocol. The entire planet in this battle. kelebihan dia yang pertama adalah Now, I've been apa awak rasa kelebihan dia yang pertama? the DOD will label you as a rogue extremist and hang the criminal Okey, kelebihan dia yang pertama dia mudah. bombing on your team. Unless Okey, mana-mana we're to escape somewhere simpanan peribadi between kita here and ni the kita air. senang nak urus. Tak ada buat pinjaman dengan bank, rumit. Sir, So dia senang diurus. Mudah diurus. Sebab apa? Kerana tiada dokumen you will then ataupun prosedur yang ketat. Prosedur yang ketat itu maksudnya tidak rumit lah. Tidak ketat ataupun rumit. Susahlah. Contoh kalau kita nak buat duit, nak keluarkan duit pun senang. Okay? Kita punya akaun sendiri. Hati kita lah kan nak buat macam mana. Okay, berbanding dengan kita buat pinjaman dengan bank, kita perlukan orang bank nak bagi pinjam kita duit ni, dia akan selidik awak punya latar belakang. Is it kena blacklist atau tak? Is it kena awak pernah kena awak masuk jail ke apa ke. So ada record. Okay, ada record. Contoh awak terlibat dalam rekod penipuan. Okay, bank dia akan susah sikit nak bagi dekat awak. Okay, dia memerlukan prosedur yang rumit, yang susah kalau awak nak buat pinjaman daripada bank. Okay, kalau nak simpanan peribadi, dia punya kelebihan dia senang nak urus. Okay, yang kedua, tanpa soal pula. Yang kedua adalah simpanan mudah ditunaikan. Mudah ditunaikan. Bila-bila masa yang awak nak pergi keluarkan. Yang ketiga, okay, tidak melibatkan obligasi. Obligasi ni adalah rules. Rules tu apa dalam bahasa Melayu? Peraturan. Okay. Dalam bahasa Inggeris dia obligation. Okay. Obligation tu macam apa yang perlu awak buat. Okay. Yang keempat, kelebihan dia, okay, awak lebih bermotivasi. Okay, lebih bermotivasi kerana bebanan hutang. Dan yang kelima, awak punya
kelebihan simpanan peribadi adalah risiko kerugian yang rendah. Okey. Ni contoh awak keluarkan modal 1,000, yang awak gagal dalam perniagaan 1,000 tu, 1,000 je lah. Okey. Risiko kerugian yang rendah. Tapi kalau betul tak ada duit, 1,000 tu rasanya banyak. Okey, untuk kalau orang yang, tapi berbanding dengan perniagaan yang besar, okey, kalau risiko kerugian diorang adalah lebih tinggi. Okey. Sebab apa risiko kerugian yang rendah? Kerana modal yang dikeluarkan juga modal rendah. Modal rendah, kerugian rendah. Kalau modal tinggi, risiko kerugian tinggi. Itu adalah kelebihan dia. So apa dia punya perangai. Kekurangan dia apa? Tak. Kalau merah okey. Okey, so apa dia punya kekurangan? Apa dia punya kekurangan? Sebab simpanan peribadi ni, kekurangan dia, simpanan pembiayaan yang terhad. Okey, kalau sumber pembiayaan yang terhad. Terhadlah kalau awak nak, dalam bank awak ada 1,000 je. Contoh, awak nak berniaga apa, perlukan modal 3,000. Tapi tak cukup. Okey. So, kat situ kita terhad lah. Tapi mungkin awak boleh bercuba kecil-kecilan and then dah dapat untung, awak simpan. Okay. Make sure awak berniaga, kalau nak berniaga kena modal tu kena apa orang panggil, keuntungan tu kena lebih tinggi daripada pengeluaran awak. Kalau keuntungan jualan tu rendah, maksudnya awak mengalami kerugian modal tak ada. Jadi kalau awak berniaga, jualan awak meningkat, maksudnya hasil jualan awak tinggi daripada pengeluaran kos yang membuat awak mendapat keuntungan. Mesti daripada keuntungan tu awak bersimpan tak dalam simpanan peribadi awak. Okay. So kalau awak buat, at least ada lah sikit simpanan, kalau tak boleh RM10, okay, sikit pun tak apa, asalkan ada keuntungan. Yang seterusnya, kekurangan simpanan peribadi adalah liability tidak terhad. Ini liability tidak. Jelas tak? Liability tidak terhad macam mana? Apa tahu liability tidak terhad? Tahu angkat tangan. Tak tahu, geleng. Liability tidak terhad. Robin tahu tak? Liability tidak terhad. Ariana? Dengar tak? Ariana? Listen? Dengar tak? Liability tidak terhad, tahu tak?
lepas saja. Okey, liability tidak terhad tu adalah okey. Sekiranya berlaku salin sekiranya berlaku kerugian harta peribadi akan terjejas. Ada dua jenis. Satu liability terhad dan satu liability tidak terhad. Kalau liability tidak terhad adalah sekiranya berlaku kerugian, harta peribadi pun turut terjejas. Okay, contoh awak berniaga, awak buka stall, jual burger. Okay, tiba-tiba awak tak dapat nak kerja modal keuntungan awak dapat, awak ada kerugian kat situ. Awak terpaksa bayar hutang awak. Okay. Sampai kan awak punya duit dalam bank pun turut terjejas juga. Awak kena bayar balik duit hutang awak tu. Okay. So dia kekurangan dia untuk simpanan peribadi ni adalah dia liability. Okay. Berbeza dengan liability terhad. Liability terhad dia berlaku kerugian, harta peribadi tidak akan Jane, you tidak akan can grow. terjejas. Maksudnya awak punya simpanan peribadi selamatlah. Okay. Faham? Siapa tak faham? Tak faham angkat tangan. Siapa faham angkat tangan? Siapa faham angkat tangan? Semua tak faham Siapa faham? Okay, good. Okay, yang ketiga. Wujud risiko menggunakan sukar untuk kembangkan perniagaan. Sukar untuk mengembangkan tu untuk memajukan lah, okay? Mengembangkan perniagaan. Ini susah nak kembangkan perniagaan sebab perniagaan sebab awak ada wang yang terhad, simpanan yang terhad. So nak kembangkan perniagaan awak susah. Melainkan awak mendapat banyak keuntungan daripada awak bersaiz kecil, awak boleh next bersaiz sederhana dan seterusnya bersaiz besar. Basically ia memerlukan modal yang banyak. Okey. Seterusnya yang keempat, cepat. Kita dah nak habiskan masa. Okey. Wujud risiko menggunakan keuntungan untuk tujuan peribadi. Wujud risiko menggunakan keuntungan untuk tujuan peribadi. Okey. Wujud risiko keuntungan untuk kegunaan peribadi. Macam saya cakap tadi, okay? Bila kita berniaga, kita guna duit kita sendiri. Okay, bila kita dapat untung, daripada untung tu kita mungkin ada terguna untuk bayar kereta lah. Untuk apa? Untuk beli makeup lah, untuk beli baju lah, beli kasut lah. Kita akan terguna duit tu untuk peribadi kita. Okay? Sebab bagi kita duit simpanan saya, cita hati saya nak guna untuk apa. So kalau dalam perniagaan awak kena make sure kena buka satu bank yang memang sos untuk awak berniaga. Awak tak boleh usik duit, melainkan untuk buat berniaga. Awak tak boleh campur dengan awak punya kegunaan peribadi bank tu. Okay? Jangan letak dalam satu account. Dia make sure ada account untuk perniagaan. Jadi kalau awak sekalikan nanti awak punya statement bank tak cantik lah kalau awak nak pakai yang yang kelima,
Suka meneruskan perniagaan sekiranya mengalami kerugian. Suka meneruskan perniagaan sekiranya mengalami macam lama. Okey, boleh? Boleh? Cepat betul dia menulis tu. Okey. Setakat ni siapa yang tak faham ada soalan apa-apa? Okay, this meeting will end up. Okay, dalam 10 minit lagi kita akan end lah. Dalam 10 minit lagi, 10 minit lagi meeting ni akan okay. Boleh? Dah siap kalian? Kita nak tutup yang ni. Ready? Dah siap Kita nak stop share. Dah siap, angkat tangan. Say hi. Say hi. Dah siap, say hi. Belum? Robin dah siap? Ariana? Ariana dah siap? Okay, it's okay. Okay. Okay, dua-dua dah siap. Okay, tak apa. Nanti teacher save video ni so you boleh tengok balik. Okay. Sebab since Fatah tak datang kan. Fatah, nanti next time I will save and Victor minta untuk upload video ni dekat YouTube. Okay, dan boleh tengok nanti. Okay, so ni adalah kelebihan dan kekurangan simpanan peribadi. Okey. So, next kita pergi kepada, kita ada masa 10 minit lagi, ada nak pertanyaan apa-apa? Okey. Nak bertanya, kalau kita nak masuk kepada sumber pembiayaan luaran, agak panjang lah. Sumber pembiayaan luaran dia ada banyak. Okey. Ada soalan apa-apa? Ada satu lagi dalam sumber pembiayaan dalaman kan. Sumber pembiayaan dalaman simpanan peribadi yang kedua adalah modal reserve. Modal daripada keuntungan reserve. Okey, apa tu modal daripada keuntungan reserve? Siapa tahu? Modal daripada keuntungan reserve. Sekejap. Saya share satu lagi. Okey. Ni, yang kedua, modal daripada keuntungan reserve. Another one. Okay. Modal daripada keuntungan reserve. Okay, apa? Modal daripada keuntungan reserve merupakan untung bersih syarikat yang tidak dialihkan. Okay. Ini. Dia punya definisi yang ni. Untung bersih syarikat yang tidak diajukan sebagai dividen ataupun disimpan dalam syarikat untuk digunakan semula
lagi mengembangkan perniagaan. Okey. Maksudnya kat sini, untung bersih. Selepas tolak daripada hutang yang dia perlu dibayar, okey. So syarikat tu dia ada keuntungan bersih. Maksudnya duit tu yang dia dapat daripada dia punya hasil jualan. Okay. Untung bersih berapa? Untung bersih ni dia akan simpan. Okay. Dia akan simpan di dalam akaun syarikat. Okay. Itu kita panggil modal daripada keuntungan. Okay. Ia bukan dividen. Ia bukan dividen. Okay. Keuntungan, modal daripada keuntungan tu dia akan simpan. Sekiranya dia nak memajukan dia punya perniagaan, dia akan tukar duit. Benda yang penting saja dia akan tukar duit. Kalau tidak berkaitan syarikat, dia tak akan tukar duit. Setiap tahun dia akan meningkat. Dia depend on kepada keuntungan lah. Kalau keuntungan dia berjuta juta, akan juta lah juga dia dapat simpan dalam dia punya akaun modal keuntungan tersebut. Dan ia tidak diajukan sebagai dividen atau pemenang. Boleh faham? Apa dia punya kelebihan? Ini adalah kelebihan dan kekurangan modal keuntungan Rizab. Yang boleh salin ataupun tengok sahaja. Salin atau tengok sahaja. Okey, so apa dia punya kelebihan? Yang pertama, modal keuntungan Rizab ni tak perlu bayar semula. Maksudnya untung yang awak dapat tu, awak tak perlu bayar semula. Kelebihan dia tak perlu bayar semula. Itu adalah kelebihan modal daripada keuntungan. Okay. Yang kedua, dia tiada tuntutan daripada pihak lain. Okay. Tiada tuntutan daripada pihak lain. Okay. Maksudnya tak ada orang nak tuntut dari keuntungan tu. Sebab dia tak termasuk dengan dividen ke apa. Okay. Tiada tuntutan. Maksudnya orang tak ambil lah. Dia orang tak minta balik. Dan ketiga, bebas menentukan jumlah atau peratusan Rizab. Okay, bebas menentukan jumlah atau syarikat tersebut bebas untuk menentukan berapa yang diperlukan. Okay. Adakah 10%, 20%, 10%, depend on syarikat tu. Okay. Tidak memerlukan cagaran. Maksudnya tak perlukan cagaran. Contoh macam kalau kita berniaga, kita ada cagaran kan, premis kita sebagai cagaran. Okay. So, untuk modal keuntungan Rizab ni tak perlukan cagaran. Itu adalah kelebihan dia. Kekurangan dia apa pula? Keuntungan kecil, okay, menyebabkan peruntukan Rizab dikecil. Kalau untung kecil, sikit je dah dapat. Okay. Kalau untung kecil, sikit je dah dapat. Okay, dan apabila rugi, tiada Rizab dapat diperuntukkan. Kalau kita mengalami syarikat itu buat profit, mengalami kerugian, kita dapat dan yang ketiga, wujud risiko masalah punya modal juga keuntungan. Okay, kalau keuntungan rendah daripada syarikat tersebut, modal yang dia buat untuk pusingan itu adalah dan keuntungan diagihkan kepada pemegang saham. Jika ada, kalau tak ada keuntungan, dia tak akan agihkan kepada pemegang saham. Okay. So itu dia berlainan dengan dividen lain. Okay. Itu adalah untuk sumber pembiayaan dalaman. Okay, sumber pembiayaan dalaman. Sumber pembiayaan dalaman ada dua jenis. Yang pertama apa, Ariana? Sumber pembiayaan dalaman.
somewhere else tomorrow. He finds another way. No IMF to stop him. It's now or never, right? Nothing left to chase. Just you're the end. Tell me this, not another way for you to get this concept. Dia senyum je. Apa dia? Semua pembiayaan dalaman. Ni recording recording nanti kita tengok. Yang pertama apa? Semua pembiayaan dalaman yang pertama. Simpanan peribadi. Ingat ni, simpanan peribadi. Yang kedua, modal keuntungan. Yang ni yang paling kecil lah, modal yang paling kecil. Berbanding dengan sumber pembiayaan